Okay, boleh tengok buku teks juga ya. Okey, pengenalan sikit. Atur cara yang baik haruslah bebas ralat. Okay, bebas ralat. Bebas ralat tu maksudnya error free. Okay. Error free maksudnya tak ada ralat. Bukannya percuma ralat, tapi tak ada ralat. Error free. Okay. Atur cara yang baik haruslah bebas ralat. Maksudnya kita boleh run dan mengeluarkan output yang betul. Seperti yang kita kehendaki lah. Okay, kalau kita boleh run, tak semestinya dia tak ada ralat. Mungkin bila kita run tu dia keluarkan output tapi output tu boleh jadi salah juga disebabkan formula yang kita bagi salah. Okay, jadi kita kena check betul-betul. Bukan setakat atau cara tu tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau tak boleh dilaksanakan memang confirm dah atau cara tu ada ralat. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun atau cara tu boleh dilaksanakan, kita masih perlu semak output dia. Output dia betul ke tak betul kan? Itu adalah ralat logik lah selalunya. Okay, so ada dua keadaan. Yang penting kita kena pastikan atur cara kita bebas ralat. Ralat pengaturcaraan dinamakan sebagai pepijat. Okey, kalau awak tengok, awak jumpa kat mana-mana, setengah buku dia tak panggil ralat. Okay, dia tak panggil ralat tapi dia panggil pepijat. Pepijat dalam English kita panggil bugs. Bugs ni juga adalah ralat dalam programming. Okay, ralat ni dalam English kita panggil error. Okay, boleh juga. Error ke bugs ke sama, benda yang sama, merujuk pada ralat. Okay, ralat ataupun kecacatan dalam atur cara tu. Okay, pepijat. Pepijat ni kan macam serangga yang merosakkan tu kan. Macam anai-anai, kutu. Itulah sebab tu dia panggil bugs. Proses menjejaki ralat disebut sebagai nyah pepijat. Nyah pepijat. Apa maksud nyah? Nyah tu maksud dia ni. Nyah ni maksudnya buang. Remove. Okay. Remove pepijat. Pepijat ni ralat. Jadi buang ralat. Ataupun bukanlah kita buang. Maksudnya kita betulkan ralat. Okay. Kita tengok baris mana yang salah tu kita betulkan. Tengok dia kata proses menjejak. Menjejak ralat adalah mengenal pasti. Kita kenal pasti lokasi. Lokasi ataupun baris. Baris ralat. Baris mana yang ada ralat. Baris 1 ke, baris 2 ke ataupun baris kat bawah-bawah dia tu. Kita kena kenal pasti. Lepas kita kenal pasti kat mana ralat tu, lepas tu kita akan betulkan. Kita akan buang ralat. Kita akan buat pembetulan. Okay, betulkan sehingga ralat tersebut jadi betul lah kan. Jadi tak ada ralat dah. 3 kategori ralat. Okay, 3 kategori ralat kita ada. Ini kita belajar daripada form 1 lagi. Ralat sintak. Okay, yang kedua ralat masa larian. Dan yang ketiga ralat logik. Okay, untuk hari ni kita nak tengok ralat sintak dulu. Tengok satu saja. Ralat sintaks. Ralat sintaks. Okay, kita kena tahu dulu apa dia sintaks. Sintaks tu apa? Apa maksud sintaks? Sintaks ni adalah satu set tata bahasa, hukum dan peraturan yang mengawal penggunaan bahasa tersebut. Okay, mengawal penggunaan bahasa pengaturcaraan lah. Okay, bahasa pengaturcaraan. Dia adalah dari segi tata bahasa. Tata bahasa ni termasuklah tata tanda. Tata tanda. Contohnya titik, koma. Okay, buka kata, tutup kata. Ni kena ada. Buka kurungan, tutup kurungan. Okay. Ini dari segi tata bahasa. Okay. Kita ada tata tanda yang pertama. Yang kedua pula kita ada dari segi ejaan. Ejaan tu kena betul. Okay, selalu saya bagi contoh untuk print kalau eja PRNT, ini salah. Komputer tak kenal PRNT. Jadi ini adalah ralat sintak.
Okay. Tata tanda ejaan. Hukum. Hukum tu hukum atau peraturan lah. Hukum atau peraturan ni selalunya kita boleh kata dalam bentuk indent. Indent kena betul. Okay. Macam tadilah def tadi kan. Def menu. Lepas tu mesti ada buka tutup kata. Mesti ada ni titik bertindih ni kan. Lepas tu kena tulis kat dalam sikit. Print. Print apa-apa-apa kan. Kena tulis masuk ke dalam ni. Yang ni pun sama juga. Kena return. Return apa kan. Okay, itu adalah dari segi hukum atau peraturan yang kita mesti kena ikut. Okay. Itu adalah sintak. Setiap bahasa pengatur caraan mempunyai sintak yang berbeza. Ralat sintaks berlaku kerana kecuaian pengatur cara. Kecuaian. Kita sendiri yang cuai. Okay. Programmer tu dia cuai. Dia tersilap. Tersilap semasa bila? Semasa menaik kod arahan. Kita nak cepat kan? Ejaan pun tak betul kan? Lepas tu tanda pun terlupa nak letak. Macam ni kan? Def menu buka tutup kurungan kalau tak letak ni. Tak letak semicolon ni. Betul tak kalau tak letak ni? Salah lah kan? Dia mesti letak semicolon di hujung nama function dengan prosedur. Okay? Sebab itulah dia kata ralat sintaks ni berlaku disebabkan kecuaian pengatur cara semasa menaip kod arahan. Okey, seterusnya pelaksanaan ataupun execution arahan dalam function atau prosedur akan terhenti pada baris kod arahan yang mempunyai ralat dan mesej ralat akan dipaparkan. Okay, bila kita run, bila kita laksanakan atur cara, atur cara ni dia akan baca baris demi baris. Baris pertama, lepas tu dia baca baris kedua, baris ketiga, seterusnya kan. Okay. Dan apabila jumpa baris yang ada ralat, okay, atur cara akan terhenti. Terhenti pada baris kod arahan yang mempunyai ralat. Okay, seterusnya dia akan paparkan mesej ralat. Terhenti pada baris yang mempunyai ralat dan dia akan paparkan mesej ralat. Okay. Kita biasa dah benda ni kan, kita buat daripada tingkatan 2 lagi. Kita lihat tu cara kalau ada ralat selalu dia keluar warna merah kan. So dia akan bagi tahu baris mana yang ada ralat tu. Okey, jadual menunjukkan kod prosedur ulang yang mempunyai ralat sintak. Okey, dia bagi kat sini kod prosedur. Okey, prosedur bukan function ya. Prosedur yang bernama ulang. Kenapa prosedur? Siapa yang ingat lagi? Kenapa ulang ni dipanggil sebagai prosedur? Siapa boleh jawab? Kenapa prosedur? Kenapa bukan function? Tak ada return. Betul Eva, sebab tak ada perkataan return. Okay, hanya function saja yang ada return. Okay. Prosedur ni nama dia adalah ulang. Lepas nama prosedur atau function mesti ada ni, buka tutup ni kena ada. Tapi yang dalam ni nak ada ke tak ada ke tak kisah. Yang dalam ni adalah para apa? Parameter kan yang dalam ni, dalam buka tutup kurungan. Yang ni dia tak terima argument. Jadi tak ada lah parameter dia. Lepas tu mesti ada ni buka titik bertindih. Okay. For I in range 3. For I in range 3, print cetak teks anda. Okay, dekat sini bila awak run, bila you cuba runkan atur cara ni, dia akan keluarkan paparan mesej ralat sintak. Okay, yang penting dia keluarkan paparan mesej ralat. Okay, mesej dia keluar macam ni. Dia tulis siap-siap syntax error. Dia bagi tahu dah dekat kita. Nama ralat ni adalah ralat sintak. Dia kata missing parenthesis. Parenthesis tu bracket. Okay, tinggal tanda buka tutup kata dalam arahan print. Dalam arahan print ni dia habaq dah. Kita tertinggal buka tutup kata ni. Did you mean, adakah anda maksudkan print, buka ni kan, buka tutup kata ni, cetak teks anda duduk dalam tu. Adakah kita maksudkan macam ni?
Betul lah kan? So kita klik OK. Bila kita klik OK, maksudnya okay, dia akan jadi macam ni. Kita akan betulkan balik. Okay. Kita akan betulkan balik. Jadi kita letaklah tanda buka dengan tutup. Okay. Lepas kita letakkan buka tutup kurungan ni, kita akan save. Save balik dan kita run. Bila kita run, yang ni lah output kita. Dia akan keluar macam ni. Okay. Bila kita klik run, dia akan keluar macam ni. Output mesti dipaparkan pada shell. Okay. So dia akan keluar. Cetak teks anda, cetak teks anda, cetak teks anda. Sebab apa dia keluar 3 kali? Ingat lagi tak fungsi range? Kita belajar dalam masa tingkatan 2 ni. Fungsi range. Untuk range tu julat. Untuk range 3 maksudnya dia akan bermula dengan, bilangan dia bermula dengan I sama dengan 0. Mesti mula dengan 0. Lepas tu dia akan jadi 1 dan 2. 3 ni tak termasuk. 3 tak termasuk. Okay, dia berhenti dekat 2 saja. Itu sebablah dia cetak 3 kali. Okay, 1, 2, 3. Ni. 1, 2, 3. Faham tak? Maksudnya dia bermula dengan 0. 0, 1, 2. Itu sebablah jadi 3 kali juga. Dia bukannya 1, 2, 3. Bukan. Kena faham yang tu fungsi range. Okey tak? Okey, saya nak tanya sikit lagi. Kalaulah dia buat macam ni. Range 1, 5. Range 1, 5, dia akan cetak apa? Cuba bagi tahu saya, dia akan cetak berapa? Siapa ingat lagi? Range 1, 5. Dia akan cetak bermula dengan nilai berapa? Cepat. Dia ni belajar tingkatan 2 tapi tingkatan 3 pun akan guna juga ni. Dia akan bermula dengan nombor yang pertama. Ya, bermula dengan 1. Eva bagi tahu. Betul. Kita mula dengan 1. Ini adalah start. Ini yang belakang ni adalah untuk stop. Tapi tak termasuk nombor ni. Jadi dia akan cetak 1, 2, 3, 4. Dia akan stop sampai 4 saja. 5 tak termasuk. Okey, itu fungsi range. Ada lagi satu. Lagi satu kan. Kalau dia tulis macam ni. Range 2, 10, 3. Yang ni, tolong catat sikit dalam buku. Ini bagus ni. Ulang kaji balik. Yang ni adalah untuk start. Nombor mula. Start. Ini untuk stop. Start. Stop. Berhenti dekat sini. Kurang daripada 10. Kita berhenti kat 9 je lah. Okay. Yang ni adalah step. Start. Stop. Step. Tolong catat sikit ni. Bagus ni. Step. Step tu dia langkau. Langkau boleh jadi langkau menurun atau menaik. Kalau menurun, dia negatif lah. Negatif. Nombor ni mesti lagi kecil daripada 2 lah. Okay, untuk contoh ni. Okay, kita akan dapat nombor dia sebagai, kalau kita print kan, bagi arahan print dia akan dapat 2. Lepas tu dapat berapa? Siapa tahu? 2. Lepas tu dia step. Step sebanyak 3. So jadi berapa? 2 tambah 3 jadi? Berapa? Cepat jawab. 5. Betul 5. Lepas tu? Berapa pula? Lepas 5? Berapa? 2, 5, 8. Betul, 8. Okay, Eva jawab 8. Dia type kat situ. Semua tak mau cakap, tulis je. Saya tak nampak sangat kan tulis tu. Kadang-kadang baru saya perasan. Okay, jadi jawapan dia macam ni. 2, 5, 8. Lepas 8, dia jadi 11 kan?
Tapi sebelah tu dah lebih daripada 10. Jadi tak termasuk. Faham? Okay, best tau untuk fungsi range ni. Fungsi range dalam Python kita selalunya guna dalam struktur ulangan for. Okay, for. Okay, tolong catat sikit kat mana-mana. Okay, next. Kita sambung next page. Cara menguji function. Okay, yang ni contoh ni dia bagi berkaitan dengan ralat sintak. Kita baca sikit. Ramli dan Quentin telah ditugaskan untuk menguji satu function. Okay, jadual 4.15 menunjukkan cara yang digunakan oleh mereka. Terdapat beberapa cara untuk menguji function. Terdapat banyak cara untuk menguji function. Cara yang digunakan pakai ini bergantung kepada tahap penguasaan bahasa pengatur caraan yang dipelajari. Setahlah kan? Mengikut kreativiti pengatur cara. Dalam buku ini dua cara asas akan dibincangkan. Okey, tengok kat sini perbezaan macam mana Ramli dengan Quentin ni dia menyemak ralat dalam atur cara. Okey, Ramli ni tengok dia buat. Dia guna function macam ni. Def kuasa 2x return, kan? Jadi ini adalah apa? Bagi tahu saya dua baris ni kita panggil apa? Kita panggil sebagai function, kan? Yang bawah ni kita panggil sebagai atur cara utama ataupun atur cara main, atur cara utama ataupun main. Jadi untuk atur cara selalunya kita baca daripada main, kan, saya bagi tahu. Walaupun dia tulis def tu function dekat atas, kita baca daripada main. Okay, jadi kita baca yang ni dulu. Okay. Hasil sama dengan kuasa 2, 4. Dekat sini hasil sama dengan kuasa 2, 4 ni maksud dia apa? Siapa tahu apa maksud baris tu? Baris ni buat apa ni? Baris satu ni buat apa? Dia panggil function. Pasal apa dia panggil function ni? Sebab ada ni. Ada nama function kat sini, kuasa 2. Nama function ni kan kuasa 2. Dia panggil function kuasa 2 dengan menghantar 4. 4 ni kita panggil apa itu? Siapa ingat 4 ni? Kita panggil sebagai apa? Ini bukan parameter. Parameter dekat function. Yang ni parameter. Okay, X ni parameter. 4 tu adalah apa? Nilai sebenar. Nilai sebenar adalah argument. Kena ingat catat sikit dekat buku teks. Okay, baris ni untuk panggil function. Panggil function bernama kuasa 2 dengan menghantar argument 4. Hantar nilai. Argument tu nilai. Nilai 4 yang kita hantar tu akan masuk ke parameter. Ini akan masuk ke parameter ni. Jadi X tu akan bernilai 4. X ni bernilai 4. Okay, jadi dia pergi ke bawah. Return. Yang ni adalah X. X bernilai berapa tadi? Bernilai berapa kelas? Respon cepat. X bernilai 4. Kan? 4. Okey, tanda ni. Apa maksud tanda tu? Asterisk 2 kali tu maksud apa? Ini maksudnya eksponen, okey? Ataupun kuasa. Bukan darab tau. Kalau darab satu saja. Kalau macam ni, star ni ialah darab. Kali. Kalau 2 kali star itu adalah eksponen. Eksponen tu maksudnya kuasa. Nombor depan dikuasakan dengan nombor belakang. Jadi 4 kuasa 2. Okay, dalam kes ni adalah 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 berapa? Berapa kelas 4 kuasa 2? 4 darab 4. 16 kan? Okey, jadi dekat sini kita akan dapat jawapan 16. 16. Kat sini 16. Lepas tu dia buat apa? Dia return. Return kepada baris yang memanggil fungsi ni. Yang panggil dia yang ni tadi. Jadi dia akan return 16. Return dekat sini. Yang ni akan pegang nilai 16. Okay, 16. 16 ni
Sebab ada tanda sama dengan diumpukkan kepada pemboleh ubah hasil. Okey, pemboleh ubah hasil akan terima nilai 16. Faham tak? Hasil ni akan jadi 16. Lepas tu baris seterusnya, baris bawah ni, print hasil. Print tu maksudnya paparkan, keluarkan output. Output apa yang nak dikeluarkan? Output dalam pemboleh ubah hasil. Tengok, dalam pemboleh ubah hasil, output dia adalah 16. Okay, 16 dekat sini 16. Jadi dia akan keluarkan output dia 16 macam ni. Okay, faham kan? Ini apa yang dibuat oleh Ramli. Okay, pelajar kedua dia buat kaitian ni, dia guna macam ni. Def kuasa 2x, return x, eksponen 2, print kuasa 2, 4. Kalau kita tengok, function dia sama. Okay, function dia sama. Okay, sama ya. Tapi yang berbeza adalah atau cara utama dia. Kaitian ni dia buat lebih ringkas. Dia buat macam ni. Print kuasa 2, 4. Okay, dekat sini, apa fungsi dekat sini? Dia panggil, sama juga macam ni lah. Macam ni. Okay, dia panggil apa? Panggil fungsi. Panggil fungsi yang bernama kuasa 2. Lepas tu dia hantar argumen 4. 4 ni masuk kepada parameter X. Nah, sama juga proses dia. Return 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 dapat jawapan berapa? 16 juga. Return 16. 16 tu akan di-return kepada tempat yang panggil dia. Yang panggil dia yang ni tadi kan? Jadi sebelah sini akan dapat jawapan 16. Print kuasa 2, 4. Okay. Bila kita bagi arahan print kuasa 2, 4 ni, dia akan keluarkan output 16. Dia akan keluarkan apa yang dihantar oleh function tersebut. Kan kita hari tu kita bincang lah, function ni dia akan buat tugas. Tugas bergantung kepada formula yang kita bagilah untuk function tu. Ini untuk kira kuasa 2 kan. Jadi akan buat dulu tugas kuasa 2, kira kuasa 2, lepas tu hantar nilai balik dekat baris yang panggil dia. Okay, so print kuasa 2, 4 akan memberi nilai 16. Okay, dari sini awak tengok dua orang pelajar ni dia menghasilkan atau cara yang berbeza sedikit. Cara penulisan atau cara dia berbeza. Tapi output dia masih sama. Output sama kan? Okey, tengok. Apa dia punya huraian? Ramli menggunakan cara yang mengumpukkan nilai. Okey, saya padamlah. Ramli mengumpukkan cara mengumpukkan nilai. Umpukkan nilai. Umpuk tu maksudnya dia menggunakan tanda ni. Sama dengan ni. Ini maksudnya umpuk. Umpukkan nilai sebelah kanan ke sebelah kiri. Okay. Nilai yang dipulangkan oleh function. Nilai yang dipulangkan oleh function, nilai ni lah. Tadi kita dapat nilai 16. Okay. Oleh function kuasa 2 kepada satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni yang mana? Apa nama pemboleh ubah dia? Pemboleh ubah dia bernama hasil. Maksudnya 16 ni akan masuk kepada pemboleh ubah hasil macam saya buat tadi. Okey, ni pemboleh ubah hasil 16. Okey, dia buat macam tu. Ramli buat macam tu. Selepas itu Ramli menggunakan built-in function print. Okey, print juga adalah built-in function kan? Bukannya sum, max, min semua tu saja, tapi print juga yang mudah ni juga adalah built-in function. Dia guna untuk apa built-in function? Untuk mencetak nilai pemboleh ubah. Nilai dalam pemboleh ubah. Okay, nilai dalam pemboleh ubah hasil dia cetak nilai 16 ni. Okay, itu maksud dia. Okay, kita tengok yang kedua pula. Kaitian menggunakan built-in function print. Dia gunakan print terus. Dia tak buat umpukan tu dia tak buat. Okay, untuk terus mencetak nilai yang dipulangkan oleh function kuasa 2. Okay, ni function kuasa 2. Nilai yang dipulangkan tadi tu kan 16. 4 kuasa 2, 16 masuk sini. So dia print terus, dia paparkan terus 16. Okay. Kedua-dua kaedah yang digunakan memberikan output yang betul.
output yang sama dan betul. Okay, next. Faham tak ni? Okay, seterusnya ni contoh atau cara berikut ditulis oleh seorang murid untuk mengira isi padu piramid. Dia kira isi padu piramid bertapak segi empat sama. Pelaksanaan atau cara ini tidak menghasilkan output yang sepatutnya. Kalau tidak menghasilkan output, maksudnya dia ada ralat lah kan. Maksudnya ada ralat, ada bugs, ada perpijat. Samalah. Jadi tugas kita, bila kita run dapat mention ralat, kita kena pasti lokasi, kena pasti baris yang ada ralat. Lepas kita tahu baris, kita betulkan ralat tersebut. Okey, mengira isi padu piramid bertapak segi empat sama. Okey, yang hashtag tu apa maksud dia? Ni, yang hashtag ni maksud dia apa ni? Semua hashtag ni maksud apa? Apa dia? Ini sebagai komen yang tidak dibaca oleh komputer atau cara tak baca. Okay, ini untuk makluman pengatur cara saja. Okay. Okay, dekat atas ni kita ada function. Function kita nama kira isi padu piramid. Dia ada parameter A dan B. Okay, tak apa. Kita baca atur cara utama dulu. Print kira isi padu piramid. Okay, ini dia akan paparkan. Okay, dia akan buat ini dulu kan. Dalam programming dia akan buat atur cara utama. Print kira isi padu piramid. Jadi tengok output dia. Kira isi padu piramid. Dia keluar yang tu kan. Yang dalam buka tutup kata semua dia keluar. CC sama dengan input masukkan ukuran sisi tapak piramid. Okey, ini adalah built-in function yang bernama input. Okay, input ni untuk suruh pengguna masukkan data. Ini adalah satu built-in function. Sama juga dengan print ni. Print ni juga adalah built-in function. Okey, baris kedua ni dia akan keluar masukkan ukuran sisi tapak piramid. Okay, masukkan ukuran sisi tapak piramid macam ni. Disebabkan dia adalah fungsi input, okay, bila lepas titik bertindih ni, dia akan tunggu pengguna masukkan nilai. Dia suruh pengguna masukkan input. Dia tunggu, cursor tunggu dekat situ. Jadi pengguna masukkan 4. Okay, 4 ni akan diumpukkan. 4 ni akan diumpukkan kepada pembeli ubah yang bernama apa? Bernama apa kelas? Bernama PC kan? Okey. So kita ada nilai dia 4. Okey, baris ni dah settle. Baris seterusnya, baris ketiga. Tinggi data jenis input, integer, input jenis data integer, masukkan tinggi piramid. Okey, dia keluar lah macam ni. Masukkan tinggi piramid, cursor duk tunggu tau ni. Jadi awak masukkan 3. Okey, pengguna masukkan 3. 3 tu akan masuk kepada pembeli ubah. Pembeli ubah apa? 3 akan diumpukkan, sebab ni tanda umpuk. Diumpukkan kepada pembeli ubah yang bernama tinggi. Ya, pandai. Okey, ni masuk 3. Okey, settle dah yang ni. 3 baris ni dah settle dah. Okey, lepas tu dia pergi ke bawah ni. Yang keempat yang ni. Okey. Yang keempat. Print isi padu piramid. Okey, dekat 4 ni, dia akan keluar isi padu piramid. Lepas tu dekat sini, yang ni lah kan. Yang ni. Kira isi padu piramid. AB. Apa maksud yang ni? Pemanggilan function. Maksudnya dia panggil function. Panggil function dan pulangkan nilai. Yang ni dia panggil function sini. Panggil. Panggil. Suruh function ni buat kerja kan. Suruh function ni tolong kira. Lepas tu bila dah habis kira dia akan return. Return balik ke sini lah. Yang panggil dia ni. Dia akan pulang. Pulangkan nilai. Okay. Tu maksud dia. Panggil function dan pulangkan nilai. Okey, kita tengok sekarang. Yang ni, panggil function, kira isi padu piramid. Nama function betul tak? Sama tak? Sama kan?
Sama betul. Yang ni dah betul. AB. AB ni adalah apa dia? Argument. Selalunya nilai yang pengguna masukkan tu lah yang kita hantar. Kita hantar ke function. Argument ni dia letak sebagai AB. AB tu apa? Komputer kenal tak AB tu apa? Komputer kenal tak? Komputer tak kenal lagi AB tu apa. Komputer setakat ni dia hanya kenal sisi, pemboleh ubah sisi dengan tinggi. Okay. Sebab itulah dia keluar ralat dekat bawah ni. Dia kata, oh tak nampak kat sini. Name error, nama, name A is not defined. Kat sini ada A ya, tak nampak. Tertutup. Name A is not defined. Bila sampai kat baris 4 ni dia kata, A ni not defined. Not defined. Pasal apa not defined? Sebab kita baru buat baris ni. Dia hanya kenal pemboleh ubah yang bernama sisi dengan tinggi. AB ni dia tak kenal pun apa dia AB ni. Sebab itulah dia kata not defined. Faham? Dan itulah sebabnya terjadinya ralat dekat sini. Ralat sintak. Okay? Ralat sintak. Sebab kita gunakan pemboleh ubah yang salah dekat sini. Kita tengok ya. Sepatutnya dia jadi macam ni. Sepatutnya dekat sini kita kena ubah. Apakah nilai yang kita hantar untuk dia kira isi padu piramid? A ni sepatutnya bukan A lah. Kita kena ganti dengan apa? Siapa boleh bagi tahu saya? Ganti dengan apa? A ni kita ganti dengan? Ganti dengan? Nombor sisi. Bukan nombor. Kita kena ganti dengan nama pemboleh ubah tersebut. Jangan letak nombor kat sini. Okay, kita kena letak nama pemboleh ubah iaitu sisi. A tu sisi. B tu nak ganti dengan apa? Yang ni ganti dengan? Tinggi. Tinggi, ya betul. Kita hantar nilai dalam sisi. Dekat sini baru boleh guna A. Parameter kita boleh letak apa saja nilai. Nama. Apa saja nama, okey. Okay. Tinggi ni akan masuk kepada B. Macam tu. Kat sini boleh letak apa saja nama sebab dia akan terima argument ikut urutan. Kalau sisi kat depan, A tu jadi sisi lah. Dekat belakang tu pemboleh ubah tinggi. Tinggi tu akan jadi ambil tempat B. Okay. Jadi dekat sini, dekat function, A tu akan ambil nilai 4. B tu akan ambil nilai 3 dekat sini. Lepas tu dia akan buatlah baris ni. Isi pada piramid, dia buatlah formula. Ni 1/3 darab sisi. Sisi adalah 4. 4 darab 4 darab tinggi 3. Jadi 1/3, 16. 4 dapat 16 kan? Return isi pada piramid, dia akan return 16. 16 akan hantar balik, akan return. Return ke sini. Jadi semua ni sekarang akan dapat jawapan berapa? Dapat jawapan berapa? Semua ni? Kan dia return 16 kan? Semua ni akan jadi 16. Jadi output kita adalah isi pada piramid sama dengan 16. Okay, baris yang bawah ni sepatutnya dia keluar. Isi pada piramid sama dengan 16. Macam tu. Okay, kita tengok apa yang dia buat next page. Yang ni yang saya dah betulkan ralat. Okay, ini saya dah betulkan. Sisi ni macam saya cakap tadi, sisi ni pergi ke sini. Ni masuk ke B. Okay, sisi adalah berapa tadi? 4. Ini adalah 3. Okay, dia buat ni. Darab sisi. Oh, ni tak nampak darab tinggi. Kan? Jadi darab macam tadilah. Darab 3, darab tinggi 4. Bukan. Sisi. Oh, sisi 4. 4. Ni 3. Okay, ni cancel. 4 darab 4, 16. Okay, jadi dekat sini dia akan dapat nilai 16. Okay, 16 ni akan hantar balik ke sini. Tempat yang mana yang panggil tu. Tempat yang panggil. Okay, dia akan jadi nilai 16. Okay, jadi dia akan keluarlah output dia. Isi pada piramid sama dengan yang ni nilai yang diterima daripada function. Pasal apa ada point kosong? Sebab secara default
dalam komputer kalau kita tak bagi tahu jenis data, dia automatik akan ambil default dia adalah jenis data float. Kalau kita tak bagi tahu dia adalah jenis data float. Okey, float tu ada titik perpuluhan lah, tu sebab dapat 0.0 kat sini. Okey.